wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, jadi hari ini saya nak kongsikan sedikit panduan untuk guru bagaimana mengendalikan kelas online dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Okey, jadi baik, pertama sekali kita pergi kepada Google Chrome. Okey, kemudian kita type Google Meet. Okey. Kemudian kita klik dekat sini. Okey. Kita klik dekat Meet Google ni. Macam saya, kalau dekat new tab saya ni, saya sudah bookmarkkan aplikasi-aplikasi yang penting. Jadi senang. Kalau setiap kali saya nak gunakan Google Meet, saya terus klik kat sini saja. Tak perlu nak search lagi. Okey, itu pilihan kedua lah. Okey, baik. Jadi sekarang ni bahagian pertama, kita nak pergi kepada bagaimana guru untuk login. Ya, kita nak tengok macam mana guru nak login. Okey, baik. Ini adalah paparan. Ini adalah paparan Google Meet. Okey, nampak di sini ada sign in, join meeting, start new meeting. Okey, jadi untuk guru untuk setup ataupun kita nak memulakan kelas online kita perlu sign in dulu. Macam sekarang ni Google dia dah beri sedikit kebebasan untuk tak perlu nak sign in sebenarnya untuk join. Kalau kita nak join sesuatu meeting ataupun kita nak start new meeting, kita tak perlu sign in. Tapi untuk kita punya pembelajaran kelas kita amat digalakkan untuk kita sign in dulu. Kita menggunakan akaun MOE kita. Okey, jadi kita klik kat sign in. Okey, kat sini sudah ada. Okey, saya terus klik saja. Saya masukkan ID saya dan password. Klik next. Okey, baik. Ini adalah paparan. Ini adalah paparan kita punya Google Meet untuk akaun kita. Dia agak ringkas. Kat sini ada button setting. Okey. Jadi sebelum kita pergi, kita check dulu kita klik dekat button setting ni. Kita nak tengok kita nak check audio dengan video kita. Sebab bila menggunakan aplikasi Google Meet, kita kena pastikan kedua-dua features ni berfungsi dengan baik. Audio dan juga kita punya video. Jadi dekat audio ni kita boleh check sama ada kita gunakan mikrofon ataupun kita gunakan speaker. Okay, kita boleh check. Jadi nampak bila saya bersuara akan ada pergerakan kat sini, maksudnya audio kita berfungsi dengan baik. Okey, kemudian kita klik dekat video pula. Okey, video. Okey, saya menggunakan laptop, jadi webcam saya akan tunjukkan video di sini. Jadi maksudnya webcam saya berfungsi dengan baik. Okey, selesai kita klik done. Okey. Jadi ini sedikit tentang cara untuk login dan juga serba ringkas tentang aplikasi Google Meet. Okey, ringkas saja dia punya paparan ni. Baik, itu adalah bahagian yang pertama. Sekarang kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu macam mana cara cikgu nak create kelas online kita. Jadi sekarang kita pergi kepada new tab. Okey, kita type Google Calendar. Google Calendar. Okey, kita klik kat sini agenda Google Calendar ni. Jadi dah ada tarik-tarik. Okey, sebagai contoh, saya nak create kelas matematik
Muhammad Arif. Okay, saya pergi dekat saya pergi dekat button. Saya pergi dekat button create. Nampak kat sini. Event, out of office, reminder, appointment slot. Pergi dekat tab event ni. Yang ini tarikh saya ubah. Contoh saya nak tarikh hari Sabtu yang akan datang ni 16 Mei. Baik, saya klik 16 Mei. Kemudian waktu saya nak ambil pukul 11 pagi sampai 12 tengah hari. 1 jam je. Jadi di sini ada add guest. Add guest ni kita boleh add lah. Kalau kita ingat semua ID anak murid kita, kita boleh add. Kalau tak apa, kita tinggalkan saja. Di sini kita klik add Google Meet video conferencing. Sebab apa kita kena klik sini? Sebab kita nak generate Meet code. Meet code nanti kita akan share kepada anak-anak murid kita untuk digunakan pada hari kita adakan kelas online kita menggunakan aplikasi Google Meet. Jadi kita klik dekat add. Baik. Jadi sini dia dah generate. Kod Jadi ini dia punya kod dia FOO-EWCH-ZOE. Ni dia meeting ID. Ni nanti kita boleh share melalui grup WhatsApp dan sebagainya. Jadi yang ni add location ni tak apa, boleh tinggalkan. Baik. Satu perkara, pastikan kita sign in Google Calendar ni, kita sign in gunakan ID digital learning kita yang dah telah dibekalkan oleh KPM juga. Sama macam kita masuk pada aplikasi Google Meet tadi. Kemudian kita tekan save. Dah ada dah kat sini. Tapi saya tertinggal tajuk kelas. Saya klik balik. Saya masuk kat sini no title. Klik dekat edit event. Pergi dekat add title ni. Kita ubah. Saya nak buat Maths class for Arif, topic 3. Save. Sekarang dah save. Jadi dah selesai. Kita dah create event kat sini. Jadi kalau kita nak sharekan stream, kalau kita nak sharekan Meet code tadi, kita klik balik kat sini. Ni copy link. Kita copy dan kita sharekan kepada anak murid kita melalui grup WhatsApp dan sebagainya. Ini ada notification. 10 minute before. Kalau nak ubah, kita boleh ubah. Klik balik pada edit event tadi. Notification ni contoh reminder lah. Notification ni kiranya reminder, peringatan untuk kita. Saya nak letak 1 jam. Tadi 10 minit. 1 hour. Alright. Saya klik save. Sekarang kita nak cuba tengok dengan memasukkan Meet code tadi apa yang akan jadi pada paparan Google Meet kita. Saya klik balik, copy link, pangkal. Sekarang kita pergi balik pada paparan kita tadi. Kita klik kat sini.
Okey, dan kita pastekan. Okey, dah nampak? Okey, ni tajuk kelas kita yang saya dah ni. Okey, baik. Jadi yang ini adalah turn off microphone. Jadi kalau misal kata sewaktu kita menyampaikan konten pembelajaran kita, anak murid kita kena turn off microphone. Kena turn off. Misal kata bila anak murid kita pula nak bertanya soalan kepada kita, pastikan kita pula yang turn off mikrofon kita supaya tidak berlaku pertindihan suara ataupun gangguan audio. Yang ini turn off kamera. Okey, contoh mungkin ada waktu-waktu tertentu kita tak nak kamera ni on. Okey, kita boleh klik kat sini turn off. Okey, jadi kosong. Ataupun kalau kita turn off mic, jadi kalau kita bercakap macam mana pun anak murid kita tidak akan dengar. Alright. Okey. Jadi di sini nampak no one else. Jadi sebab kita belum sebab anak-anak murid kita belum join lagi. Okey. Jadi di sini ada button present. Okey. Ini kita akan gunakan button ni untuk kita present bahan apa yang kita nak sampaikan kepada anak murid kita. Jadi kita klik dekat sini present. Okey, sebelum kita present, pastikan kita dah buka siap-siap apa aplikasi yang kita nak gunakan. Sebagai contoh, saya nak gunakan PowerPoint. Okey, pastikan saya dah buka dulu PowerPoint tadi. Okey, saya ambil satu contoh PowerPoint. Okey, year 4 topic 3 money. Contoh Okey. Klik, pastikan kita buka terus bahan yang ingin kita sampaikan pada anak-anak murid kita. Baik, apabila kita dah selesai kelas kita, kita boleh left. Okey, kita boleh left kelas dan kita boleh terus pangkas saja, tak perlu untuk kita sign up. Okey, baik. Itu adalah bahagian yang kedua, macam mana kita nak host ataupun kita nak set up Meet Code untuk kelas kita. Jadi sekarang kita pergi kepada bahagian yang terakhir, iaitu bahagian ketiga tentang ada dua add-on extension untuk kita gunakan dalam aplikasi Google Meet ni, iaitu yang pertama adalah Dualist dan juga yang kedua adalah Note. Okey, sekarang kita pergi kepada New tab. Kita type Chrome Web Store. Alright. Okey, kita klik kat sini Chrome Web Store. Okey, ada dua add-on yang kita perlukan. Yang pertama Dualist. Okey, dia akan keluar Dualist. Okey, kita klik. Okey, nanti dia ada dekat tepi Dualist ni, dia akan ada button add to Chrome. Oleh sebab saya dah install, jadi dia dah tak keluar dekat sini. Okey, jadi untuk cikgu, bila ada button add to Chrome tu, Dualist tu, klik kat situ, dia akan install. Bila dah install, dia akan keluar dekat menu sebelah atas ni, ada kecil situ, Dualist, split dan merge window. Okey, yang ni kita boleh gunakan untuk kita split window kita sewaktu kita buat kelas online kita menggunakan aplikasi Google Meet. Okey, itu yang pertama, Dualist.
Kemudian ada satu lagi extension, ada satu lagi add-on extension, iaitu Node, N-O-D. Okey, kita klik enter. Okey, Node reaction for Google Meet. Alright, pun sama juga, nanti dia akan ada button add to Chrome. Kita klik di situ, dia akan install. Kemudian selesai install, dia akan keluar dekat sini, dekat menu sini sebelah dollars tadi, dia akan keluar Node. Okey, apa kegunaan Node ni? Node ni sebenarnya membantu untuk anak-anak murid kita kalau dia sebab sewaktu dia mendengar kita punya presentation kita ataupun apa konten yang kita sedang sampaikan, dia boleh klik emoji. Dia boleh klik emoji. Dia boleh klik emoji, apa-apa emoji seperti yang kita nampak, seperti emoji yang ada dalam aplikasi WhatsApp contohnya. Mungkin dia nak buat thumbs up, ataupun dia nak buat happy, ataupun dia nak buat sedih dan sebagainya. Okey, baik. Jadi selesai, itu saja. Jadi saya harap dengan sedikit penerangan yang telah saya sampaikan ni membantu guru-guru untuk mengendalikan kelas online menggunakan